Okay guys, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Today we are going to learn chapter 2 which is organizing and graphing data. Okay, as you can see here, apa yang kamu nampak dekat sini, untuk chapter 2 ini kita akan fokuskan kepada dua perkara pokok yang besar. Yang pertama adalah yang disebut ungrouped data. Dan yang kedua adalah group data. So based on this definition, kita pun dah boleh agak kan ungroup ni macam mana. Okay, senang cerita. Ungroup ni adalah the raw data. So maksud dia data tu disusun secara rambang, secara rawak. So dia tidak tersusun lah. Nama pun ungroup. Right? So in comparison dengan group data ini, data itu sendiri telah pun disusun mengikut kelas ataupun kategori masing-masing. That is the group data. Okay, so kita akan start explore mengenai these two item, ungroup and group data. Di mana chapter 2 ini kita akan mempelajari beberapa istilah, beberapa perkara yang saya highlightkan dekat sini, which are the frequency, distribution, the relative frequency, the percentage, and then the bar chart, the line graph, the pie chart, histogram, polygon dan ogive. So macam ni kan. Jadi istilah-istilah ini sebenarnya kita pernah tahu sebelum ini. Okay, so kita teruskan kita punya konten kita. Okay, this is data. So this page, ini adalah sampel, ya, sampel apa yang disebut ungrouped data. So jadi kita boleh lihat kan ungrouped data ni dia susun aja. Okey, apa item-item ini? Item-item ini adalah age of 24 university student. So jadi umur kan, umur pelajar universiti. Jadi dia susun secara rawak, randomly written 21, 19, 24, ya, dia susun macam ni. So this is what we call the ungrouped data. Okay, another sample adalah yang ini, table 2.2. Ini juga adalah satu lagi sampel di mana ungrouped data. Ini adalah apa? Status of 24 university students. Okay, so second year, first year, second year, third year, fourth year, third year and so on. So macam ni lah ya. So disusun dalam cara yang macam ni. Jadi ini juga disebut ungrouped data. Yang saya bulat warna merah dan juga yang ada box warna biru ni, ini kita bincang kemudian. Ini apa ni? Cara kita nak mendapatkan frekuensi. Yang ni kemudian ya. Okay, ini adalah ungrouped data. Now, selepas ini kita akan mempelajari mengenai frekuensi distribution, iaitu dalam bahasa Melayunya adalah taburan kekerapan. So frekuensi distribution ini adalah berapa banyak ia berlaku, ya, taburan kekerapan. So maksud dia macam ni. Kalau saya patah balik ya sekejap. Kalau kita comparekan dengan yang ini, contohnya table 2.2, kita nak lihat first year ni berapa kali ia berlaku. So contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. Itu adalah kekerapan. Okay, contohnya second year. So how many times it happen? So ada 1, ada 2 sahaja. Okay, for the second year student ada 2. For the first year student ada 6. Okay, itu contoh. Jadi itulah yang dinamakan frekuensi distribution. Jadi kalau kita mengambil contoh sampel tadi itu dan kita cuba mendapatkan frekuensi dia, kita akan dapat yang ini. Akan dapat yang ini. Nampak ya? So kita buat table baru, kita susun dia elok-elok. Jadi kita tahu dia punya kategori dia, ya. Ini student status ni adalah dia punya kategori lah kan. So first year, ada second year, ada third year, ada fourth year. Tally ni apa? Tally ni kalau kita nak buat, kamu buat lah. Tapi kalau tak nak buat pun tak mengapa. Ini cara untuk menunjukkan nak mengira bilangan dia.
Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi, visual ini kecil sikit kan, yang ini kan, ini saya copy paste yang atas tadi tu. Jadi kita dapati first year tadi kita dah kira kan, ada 6 orang pelajar. So maknanya kita kira manually. So first year kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we go. Kita dapat 6. Yang second year juga kita buat cara yang sama, kita hitung satu persatu, kita dapat 2, seterusnya kita dapat 10, kita dapat 6, and the total frekuensi adalah 24. Okey, ini adalah apa yang dinamakan frekuensi distribution. Alright guys, so selesai satu perkara. Now we go to another definition, iaitu relative frequency dan juga percentage. Okey, bila kita sebut relative frequency, kita biasanya, perkataan relative itu biasanya kita akan merujuk kepada relative to what? Ya, relative terhadap apa? Jadi frekuensi ni kalau kita lihat ada berapa frekuensi? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Frekuensi tu ada 4 kan? 6, 2, 10, 6. Jadi bila kita sebut relative frekuensi, maksud dia relative terhadap apa? Maksud dia relative terhadap the total frequency. Okay, so maksud dia bila kita sebut relative terhadap the total frequency, maksud dia kita kena buat apa? Kita kena buat setiap frekuensi ini kena bahagikan dengan 24. Okay, so kena bahagikan dengan 24 means that 6 bahagikan dengan 24, 2 per 24, 10 per 24, 6 per 24. Itu adalah relative frequency. Clear ya? Percentage pula adalah from the relative frequency punya result tadi tu, kita darabkan 100. Itu adalah percentage. Maksud dia, kita kena buat dulu relative frequency, then it follow by the percentage. Itu cara dia. Jadi itu secara umumnya saya cuba menjelaskan daripada paparan yang ada kat sini ya. So in details, kalau kita explorekan benda ni, it goes to here. Yang ini. Ini ada dia punya definition ya. Cara untuk mendapatkan dia iaitu relative frequency, cara dia adalah frekuensi over total frequency. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Sementara percentage pula adalah relative frekuensi yang kita dapat tadi tu, satu-satu tadi tu, kita darabkan dengan 100. Okey, itu adalah cara kita mendapatkan kedua-dua perkara ini. Jadi, in short, ini adalah table yang baru untuk buat rumusan yang tadi tu, yang menjelaskan 3 perkara, frekuensi, relative frekuensi dan juga percentage. This is the frequency yang kita dapat tadi kan, 6, 2, 10, 6 dan sebagainya. Ini adalah total frequency dan ini adalah relative frequency. Nampak tak? Kita kena bahagikan setiap frekuensi yang ada ini dengan 24. Table ini pada kamu adalah kosong, ada sebahagian tu ditulis jawapan, yang lain tak tulis jawapan, sila isi ya. So sila lengkapkan, kira elok-elok, dapatkan, pastikan total dia adalah 1. Dan sementara yang percentage ini pula, hasil daripada yang kita dapat daripada relative frequency, kita darabkan dengan 100. Dan dapatkan ini dan pastikan bila kita total up everything, nilai dia adalah 100%. Okay, so ini adalah hubungan di antara ketiga-tiga perkara ini, frekuensi, relative and percentage. Okay. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu carta bar dan juga carta pie. Ya, bar graph and also the pie chart. So kita nak buat carta bar dan pie chart. Baik, kita lihat kat sini ya. Ini adalah carta bar. Okey. Ini adalah carta bar di mana yang kita nampak kotak-kotak ni kan. Ada 4 kotak lah, ada 4 kategori kan. So, jadi satu elemen penting dalam carta bar adalah, bar graph ni adalah kotak-kotak ini tidak bersambung. Tak boleh bersambung ya. Kalau dia bersambung, dia akan jadi histogram. So,
kalau dia adalah carta bar graph, dia ada kotak macam ni, tetapi dia kotak-kotak ni tidak bersambung di antara satu sama lain. Ya, so sebiji macam ni lah. So jadi bila kita nak buat carta bar, perkara ini adalah penting. Memang kita ada paksi X dan paksi X dan paksi Y kan. So paksi X ini adalah merujuk kepada the category, iaitu kalau kita merujuk kepada contoh yang kita gunakan tadi tu, yang first year student, second year student tu, iaitu yang ini yang ini, yang this part gonna be the category, iaitu pada paksi X. Yang ni lah kategori ya. So sebab itu kita ada first year, second year, third year and the fourth year. Paksi Y pula dia merujuk kepada frekuensi, iaitu apa yang kita ada ni lah, 6, 2, 10, 6, itu akan kita parking dekat sini ya, paksi Y. So kita ikutlah, kita ukur sikit, ada 6, kita plotkan 6 dan kita buat kotak. Ini ada 2, kita plotkan 2, kita buat kotak. Ini ada 10, kita buat 10, kita buat kotak dan seterusnya 6. So macam ni ya. So jadi ini adalah carta bar graph. Ingat ya. Sementara untuk yang pie chart, carta pie yang ini, carta pie ini kita boleh sekejap ya. Untuk carta bar yang ini ataupun untuk carta pie, kalau kita nak generate dia punya visual, kita boleh guna apa? Kita boleh guna sama ada software yang kamu ada ke, software luar ke, ataupun kita boleh guna Excel. Okay? So, untuk pie chart, elemen yang penting adalah kita boleh hasilkan pie chart ini sama ada menggunakan percentage ataupun menggunakan frekuensi. Depends pada soalan. Kalau soalan itu meminta kita produce a pie chart by using the percentage, maka kita guna percentage. So mana dapat percentage ni, mana dapat frekuensi ni, percentage ke frekuensi ke, kita dapat daripada table yang kita buat tadi. Remember table ni sekejap ya. Table ini, nampak tak table ini, table 2.4 ni kan kita dah equipkan dengan semua maklumat. Nampak tak, frekuensi ada, relative frekuensi ada, percentage pun ada. You see, you have already the percentage. So by using this value, maka kita boleh hasilkan pie chart ini. Okey, kita boleh hasilkan pie chart ini seperti yang kamu nampak. Nampak tak, ada bulatan merah, ada bulatan biru ni kan. Yang bulatan merah ini merujuk kepada percentage yang kita ada tadilah. Fourth year 25%, third year 42%, second year 8%, first year 25%. Just exactly based on the table yang kita buat tadi. Table tu mana? Ini table dia. Ini saya copy paste ya dari atas tadi tu. So kita boleh hasilkan pie chart dengan menggunakan either the percentage or the frequency. Okay guys, so here is my extra notes. Kat sini is benda yang sama sahaja untuk bar chart ataupun bar graph. Kalau kita lihat dekat sini kan, kita lihat ada contoh kat sini kan. Ini adalah ethnic background, ada Malay, Chinese, Indian, others. Lepas tu kita ada frekuensi 2, 4, 5, 1, 8, 2, 84 and 39. So jadi ingat semula apabila kita nak buat bar chart, yang paling penting adalah this part gonna be the category, iaitu paksi X ni. The paksi Y ini gonna be the frequency. So jangan frekuensi ni letak percentage pula, salah lah kan. So kita follow the rule tu. So this yang paksi Y, frekuensi paksi X adalah kategori, dan kita buat kotak. So kotak tu is accordingly to the information given in the question. 2, 4, 5, kita plotkan 2, 4, 5 dan kita buat kotak, and follow dengan 182, 84 dan end up dengan 39. This is the bar graph, ya, bar chart. Sementara untuk yang pie chart, ini ada dua contoh. So kita boleh menggunakan seperti yang saya sebut tadi, either the frequency ataupun the
percentage. So jadi kita boleh lihat dekat sini. Dekat sini So data yang sama tadi tu kita kena convertkan kepada frekuensi. So jadi 245 tadi tu bilangan dia, kita nak dapatkan frekuensi, kita nak dapatkan percentage, kita kena buat apa? So kita kena cari yang ni lah kena cari apa tadi tu? Relative frekuensi dulu, lepas tu kita darabkan dengan 100, kan? So ini adalah dia punya percentage dia. So by using 45, 33, 15 and 7, kita dah boleh dapatkan dia punya catapai. Macam ni Ini yang ni benda lain. Ini central angle. Sama juga sebenarnya central angle dan juga percentage. Cuma kita tak belajar central angle kan dalam modul kita tu. So kita hanya fokuskan kepada frekuensi sahaja. Okay? So I think for our first video, I will stop here. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Thanks for watching.